Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Jadi kurang 5 hari sahabat semua, sidang Parlimen akan bersidang. Soalnya adakah pemimpin PAS dan Bersatu, ahli Parlimen mereka akan terus menghilangkan diri, tidak hadir ke Parlimen, ataupun berterusan untuk menunggang isu 3R di dalam Dewan Rakyat. Ini yang menarik untuk kita tunggu dan lihat ya untuk sidang Dewan Rakyat yang akan datang, yang mana bajet ya tahun 2025 juga akan dibentangkan. Dan saya ingin membawakan anda sahabat semua satu sidang media bersama dengan YB Fahmi ya sebagai juru cakap Kerajaan Perpaduan ya berkaitan dengan sidang Dewan Rakyat Parlimen yang akan diadakan pada 14 hari bulan ini. Jadi tanpa buang masa, ayo kita tonton video ini. Dan yang terakhir adalah pada 14 Oktober ini sidang Parlimen yang bagi mesyuarat Parlimen ketiga tahun 2024 akan bermula. Seperti yang kita semua sedia maklum, 18 Oktober nanti Yang Amat Perdana Menteri akan membentangkan Belanjawan 2025. Dan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini ada dibangkitkan beberapa perkara dari segi persiapan, terutama dari kalangan menteri-menteri untuk memastikan usaha untuk menjawab soalan dengan baik dan tahap kesiapsiagaan untuk membentangkan sejumlah undang-undang serta usul-usul yang mungkin akan dibincang dan dibahaskan. Ini antara beberapa perkara yang telah dibincang dan dibangkitkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini yang ingin saya sampaikan. Saya buka sekarang untuk sesi soal jawab. Sila sebut nama dan organisasi media mana. YB Iskandar Berita Harian mengenai pasal beban masalah malnutrisi kanak-kanak tu, apa yang perkara yang sedang diteliti tu, beberapa perkara sebelum yang dia punya pelan. Ya, ada beberapa ikhtiar. Kalau sebelum ni kita ada rancangan makanan dan ada juga dibangkitkan oleh dalam perbincangan ini mengenai sesi persekolahan yang berbeza, sebelah pagi dan sebelah petang. Maka bukan hanya sekadar melihat satu sesi, tapi kita ingin melihat secara menyeluruh. Jadi perkara ini adalah satu perkara yang sangat penting dan sangat dekat dengan Yang Amat Perdana Menteri, dan kita harap menjelang sidang Parlimen kali ini kita akan dapat beberapa perkembangan yang positif, khusus berkait menguruskan isu masalah malpemakanan di kalangan kanak-kanak. Jadi dia bukan sekadar makanan sarapan sebagai contoh, tapi kita ada membincangkan beberapa perkara juga. Ini dalam perkiraan Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan. Assalamualaikum YB, saya Ili dari Malaysia Kini. YB, saya nak minta update sedikit tentang progres kes Teo Beng Hock. Adakah ada apa-apa perkembangan baru? Tidak dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Okey YB, soalan kedua adalah tentang kes pemandu e-hailing Ong In Keong, mengapa mengambil masa yang begitu lama? Boleh rujuk dengan agensi penguatkuasaan. Ya. Sorry YB, one more. YB, baru-baru ini Perikatan Nasional ada mempersoalkan cara kerajaan memperolehi helikopter Black Hawk menerusi syarikat, bukan directly kepada US government. Mungkin YB boleh ulas sedikit. Terima kasih. Ini isu yang agak khusus dan Jemaah Menteri tidak membincangkan secara terperinci. Saya minta rujuk dengan Menteri Pertahanan. Ya, sila. Okay. Hi YB, I'm Isabel from AFP. YB, so last week, Prime Minister Anwar Ibrahim announced that Malaysia is planning to establish its national cloud policy as well as national AI office. So we just want to know what's the update on that and what is the set timeline and approximate allocation for both of that. Dalam isu tersebut, isu ini ia tidak dibincangkan secara khusus dalam mesyuarat pada hari ini.
Saya lihat berkemungkinan mungkin sekiranya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merasakan ada keperluan untuk membuat pengumuman, mungkin kita boleh tunggu dalam belanjawan ataupun sewaktu sidang parlimen kali ini yang akan datang. On this issue as well, any hints tak? Saya tak ada maklumat. YB, Wan Zarul per TV3. Difahamkan minggu lalu ada dibincangkan berkenaan dengan subsidi pendidikan untuk golongan kaya. Jadi apa keputusan daripada Jemaah Menteri berhubung isu itu? Kita belum putuskan. Ia masih di peringkat penelitian dan ada beberapa perkara yang menjadi prinsip. Secara umumnya, kalau kita lihat cara isu ini dikendalikan secara umum ya, dari segi prinsip, kalau pada isu subsidi elektrik sebagai contoh, kita memberi penekanan bahawa 85% daripada pengguna di Semenanjung Malaysia tidak akan terkesan dengan sebarang kenaikan. Maka kita boleh ambil itu sebagai satu prinsip. Cuma dalam beberapa perkara seperti pendidikan, dia tidak berdasarkan macam dalam kes bil elektrik is consumption based. Tapi dalam isu pendidikan mungkin kita akan teliti beberapa perkara yang lain. Tapi waktu ini belum diputuskan. Masih di peringkat perbincangan. YB, berkenaan jawatankuasa khas rasionalisasi badan berkanun seperti yang diumumkan PM baru-baru ni, sudah ada mungkin dah mula berbincang atau apa-apa sebarang keputusan sudah diambil? Tidak ada pemakluman khusus mengenai hasil ataupun perbincangan oleh jawatankuasa tersebut dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Wawi, saya ini dari Malaysia Gazette. Saya nak tanya berkenaan tentang titah Tunku Mahkota Johor berkenaan tentang cuti yang akan diubah di Johor Jumaat dan Sabtu. Jadi adakah dibincangkan di kabinet pada hari ini sebab ia juga akan melibatkan urusan antara negeri dan juga persekutuan? Titah pemangku Sultan Johor di peringkat Jemaah Menteri hari ini tidak dibincangkan, tapi semestinya dari segi penyelarasan di peringkat pusat dan juga di peringkat negeri, itu dari segi pentadbiran memang akan diuruskan supaya tidak berlaku apa-apa isu dari segi memberi perkhidmatan terutama oleh agensi-agensi persekutuan. YB, nak bertanya tentang Bloomberg. There's been pressure by others to ask Prime Minister to take action against Bloomberg for their reports about Farhash. And how does PMX feel about this? And how do you feel about it? Sorry again, macam mana? Hold on. There's been a pressure for the Prime Minister to take action against Bloomberg regarding their reports on Farhash. So how does Prime Minister feel about it? And then how do you feel about it as well? I feel nothing. Ya, tapi kita lihat Perdana Menteri tidak mengambil apa-apa tindakan setakat ini ataupun belum ada apa-apa tindakan yang dimaklumkan kepada Jemaah Menteri. Ya, dan memang kita memegang pada prinsip bahawa media mempunyai hak untuk membuat pelaporan dan media juga mempunyai hak untuk sama ada merahsiakan sumber dan juga melindungi sumber. Tapi kita juga berharap media memberi apa yang disebut sebagai hak untuk memberi jawapan ataupun right to reply, dan juga mengangkat aspek etika kewartawanan termasuk dalam memilih tajuk-tajuk berita. Kadang-kadang saya lihat dan ini teguran bukan hanya di kalangan Jemaah Menteri tapi juga ada disebut saya baca dalam media sosial mengenai perbezaan antara headline yang clickbait dengan isi kandungan berita. Saya tidak akan sentuh, tapi saya harap di kalangan rakan-rakan media boleh adakan perbincangan
kesesuaian dan kewajaran mengenai pemilihan headline dan juga sama ada headline tersebut mewakili ataupun seiring dengan isi kandungan berita tersebut. Tapi kita serah kepada rakan-rakan media untuk bincangkan. YB, Ashraf berada bernama YB. YB boleh tahu update mengenai belanjawan 2025. Adakah segala proses libat urus dan sebagainya telah selesai ke setakat mana perkembangannya? Dari segi Jemaah Menteri, kita akan mesyuarat Jemaah Menteri yang berikutnya, iaitu pada pagi Jumaat 18 hari bulan Oktober. Di situ kita akan mendapat maklumat yang mutakhir mengenai beberapa keputusan, mengenai beberapa bakal pengumuman, tapi terpulang kepada dan takluk kepada apa yang disampaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan disahkan oleh Kementerian Kewangan. Jadi waktu ini kita ada mendapat media sebentar tadi bersama dengan YB Fahmi, agak banyak juga ya yang ditanya oleh para wartawan, tapi yang pastinya sidang Dewan Rakyat atau Parlimen akan berlangsung 5 hari lagi dari hari ini, pada 14 hari bulan. Adakah PAS Bersatu akan terus menunggang isu 3R, berpolitik dalam Dewan Rakyat ataupun menyuarakan suara rakyat di kawasan parlimen mereka? Itu dia. Jadi sampai sini saja sahabat semua. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.